Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hasil daripada orang ramai hantar pada Abang cerita-cerita pengalaman yang bagus-bagus untuk pengajaran dan hiburan kita semua. Jadi hari ini Abang nak ceritakan cerita yang tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Dua cerita dihantarkan kepada Abang. Dan sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan urusan kita semua dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat dan syurga buat mak ayah kita disebabkan jagaan, didikan yang dia berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berkat minta doa mak ayah dulu sebelum kita mulakan cerita kan. Jadi, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Kebanyakan daripada orang yang suka cerita-cerita seram memang tahu dekat belakang Zoo Negara ada satu rumah yang digelar rumah Doktor Gila. Tapi rumah tu dah tak ada sekarang, dah dirobohkan katanya. Email ni dihantarkan oleh seorang budak lelaki yang bernama Irfan yang berlaku kes ni pada tahun 2013. Pada waktu tu dia masih lagi muda remaja, anak-anak remaja yang memang suka jenis-jenis suka cari hantu. Mana-mana tempat yang dikatakan seram menyeram kat Scary Mary ke apa, memang itulah ramai-ramai dia orang pergi. Dan Irfan bukan pergi seorang, dia ada 6 orang kawan. Jadi ke mana-mana kalau tempat seram dia orang sergah. Salah, diorang serbu, memang diorang pergi seramai 6 orang ni. Jadi dia kata, dalam banyak-banyak tempat, diorang pergi tak pernah pun mengalami peristiwa-peristiwa yang pelik. Tapi dekat rumah Doktor Gila yang lokasinya dekat belakang Zoo Negara tu, memang diorang alami beberapa peristiwa yang memang tak masuk akal dan diingati sampai sekarang walaupun dah hampir 10 tahun cerita ni, kisahnya. Jadi dia kata pada malam tu bila dah banyak tempat-tempat misteri yang diorang pergi, yang diorang terjah, tak jumpa benda-benda yang seram. Akhirnya salah seorang daripada 6 orang ni cadangkan apa kata kita pergi dekat rumah Doktor Gila yang belakang Zoo Negara. Sebab dia orang dengar tak lama lagi rumah tu akan dirobohkan. Jadi sebelum rumah tu dirobohkan, marilah kita sama-sama cari benda-benda yang tak sepatutnya kat situ. Jadi bila Irfan dengar dan kawan-kawan lain dengar ini adalah cadangan yang sangat super brilian, katanya, bagus cadangan ni, mana tahu dekat sana kita jumpa benda-benda yang pelik-pelik. Diorang ni ingatkan pada asalnya diorang adalah orang-orang yang berani. Sebab dah banyak kali pergi kat tempat-tempat yang menakutkan tak ada jumpa apa-apa. Jadi dia kata kalau jumpa pun tahan hatilah, benda ni tak ada masalah pun. Jadi berjalanlah diorang semua naik motor pergi ke rumah Doktor Gila yang letak belakang Zoo Negara tu. Bila sampai rupanya baru diorang tahu kenapa rumah ni dikatakan antara lokasi yang paling seram dekat Malaysia. Sebabnya rumah tu terletak di tepi lereng bukit dan dekat atas tu bila kita sampai dekat kawasan garaj. Kalau nak pergi rumahnya mesti menuruni tangga dan tangga tu adalah di lereng-lereng bukit. Jadi bila tengok keadaan rumah tu pun rasa macam nak kata seram sangat tu tak adalah. Sebab dikelilingi dengan belukar je. Dia kata lepas tu kedudukannya tak adalah menakutkan seperti tempat-tempat lain. Hospital gila ke apa ke, memang tak nampak macam seram. Jadi Irfan kata dia rasa malas pula lah nak pergi berjalan-jalan dekat kawasan rumah. Sebabnya diorang kena turun tangga ke bawah, kena berjalan-jalan kat bawah, barulah sampai dekat rumah yang dikatakan rumah Doktor Gila ni. Sebelum tu orang cerita rumah ni jadi misteri sebab doktor tu bunuh keluarga dia. Lepas tu doktor tu bunuh diri. Jadi sebabkan peristiwa ni lah dikatakan tempat ni dikatakan sangat berhantu. Jadi bila kawan-kawan dia ni turun ke bawah, tinggallah Irfan dengan seorang lagi kawan dia dekat atas. Dengan kata lain, 4 orang turun bawah. Sebab dia orang datang 6 orang kan. Jadi dia dengan kawan dia berdua duduk atas. Dengan kata lain, dia kata bila duduk atas, kebarangkalian nak kena ganggu tu boleh dikatakan tak tinggi sangat lah. Sebab duduk kawasan yang tak berapa nak seram. Yang seramnya dikatakan dekat rumah tu kan. Tapi silap besar.
Kata Irfan, waktu tu yang kena kacau bukan kawan-kawan dia yang duk berjalan-jalan dalam rumah dekat bawah bukit tu. Tak. Yang kena kacau adalah Irfan dengan kawan dia yang tunggu dekat atas. Bila dah dapat orang turun ke bawah, Irfan pun duduklah dekat atas tu sambil diorang punya kedudukan badan tu menghadap garaj kereta. Maksudnya garaj dan juga tangga turun ke bawah. Dekat belakang diorang ni ada banyak pokok-pokok mangga. Okay. Mula-mula berborak-boraklah diorang ni, memang macam tak ada rasa apa-apa pun. Nak rasa seram pun tidak. Cumanya angin-angin sejuk tu rasalah. Disebabkan angin-angin bertiup tu kadang-kadang meremang-remang juga bulu roma, dia kata. Jadi dia kata, tak ada apalah ni. Boleh kata ini antara tempat yang tak berapa nak seram. Baru aja ada perasaan yang macam tu. Tiba-tiba dekat belakang diorang yang ada pokok-pokok mangga tu, satu-satu mangga jatuh. Bunyi macam mangga jatuh. Berpup macam tu. Irfan tak berani nak toleh kat belakang. Kawan dia pun sama. Yang diorang buat adalah merapatkan badan. Daripada duduk jarak tu, mulalah rapat. Masing-masing tak menegur, senyap. Sebab dalam fikiran mungkin binatang ke ataupun orang yang datang nak curi mangga ke apa ke. Tapi yang penting diorang duduk rapat-rapat untuk mengelakkan daripada perasaan takut, ataupun kalau ada binatang pun kita boleh ambil tindakan segeralah kan kalau duduk rapat-rapat. Selepas bunyi mangga jatuh pup satu-satu dan diorang berdua ni senyap tak cakap apa, tiba-tiba bunyi macam benda berkepak sangat besar dekat kawasan pokok-pokok mangga belakang badan diorang. Bunyinya dia kata seperti kain yang berkibar, dan pada masa yang sama rasa ada tiupan-tiupan angin daripada belakang. Dengan kata lain, kalau benda tu mengibai-ngibaikan kain dia, angin kibasan tu boleh rasa. Diorang boleh rasa kat belakang diorang. Jadi tak pandang belakang. Diorang ambil keputusan jangan pandang belakang. Takut-takut kita nampak benda yang tak sepatutnya. Kita berdua je. Tapi sebenarnya diorang tak bercakap. Faham-faham sendiri. Bila dah bunyi mangga habis, jatuh, dan juga bunyi benda berkepak tu hilang, tak bunyi lagi, barulah Irfan berani nak bisik dekat kawan dia sebelah. Kau rasa dengar bunyi apa tu? Kawan dia cakap, kita positif bunyi ayam hutan. Tapi sebenarnya Irfan nak jawab, ada ayam hutan ke kat sini? Tapi tak beranilah nak jawab kan. Sebab selalunya kalau ayam hutan memang tak ada dekat kawasan-kawasan dekat-dekat dengan bandar ni, dia kata. Tapi kenapa bunyi tu, kalau ayam hutan pun, tapi bunyinya terlalu kuat untuk seekor ayam hutan. Mungkin ayam hutan tu saiznya jumbo, ataupun bukan ayam hutan, tapi sesuatu yang tinggal dekat dalam hutan yang diorang tak tahu sebenarnya apa. Jadi bila dah dengar jawapan daripada kawan dia ayam hutan, Irfan pun terimalah bulat-bulat. Rasanya macam nak menyedapkan hati. Teruslah diorang menunggu, memandang ke arah garaj, memandang ke arah tangga turun ke bawah rumah. Tapi apa yang diorang alami bukan berhenti dekat tahap itu aja. Tengah-tengah diorang menunggu, tiba-tiba muncul depan diorang seekor kucing hitam. Tak tahu datang daripada mana. Tapi tak nampaklah kucing tu nampak macam kucing pelik-pelik. Dia pun diam je lah. Kucing tu betul-betul berdiri kat depan diorang sambil jilat-jilat bulu. Diorang pernah dengar, Irfan pernah dengar, kalau kucing-kucing alam sebelah ni dia tak jilat-jilat bulu. Dia tenung aja mata. Ini bukan. Ini memang kucing betul. Dia biarkanlah kucing tu. Rasa macam semangat juga ada kucing kat sini kan. Tiba-tiba, diorang dengar ada bunyi yang menapak berjalan ke arah diorang daripada pokok-pokok mangga dekat belakang. Berjalan setapak-setapak ke arah diorang. Pada waktu tu mulanya Irfan anggap benda ni macam satu, tak ada apa-apalah. Tapi yang perasaan tu berubah bila kucing yang tengah jilat-jilat tangan tu, jilat-jilat dia punya kaki tu, tiba-tiba kucing tu terdiam dan pandang ke arah diorang dengan mata yang terbuntang-buntang. Bila kucing tu buntang-buntangkan mata, yang si Irfan dengan kawan dia ni memang pandang tepat ke arah kucing tu, seram jadinya. Sebab tak pernah tengok kucing macam tu bertebuntang mata. Selepas tu kucing tu mulalah bunyi macam nampak sesuatu. Dan bulu kucing tu mula kembang. Waktu tu Irfan yakin
dekat belakang dia dengan kawan dia memang ada sesuatu yang kucing tu nampak. Tapi tak berani dia orang nak pandang ke belakang. Diorang yakin yang ada dekat belakang tu bukan makhluk daripada alam kita. Bukan macam contohnya ular sawa ke apa, ke buaya ke, bukan. Tapi sesuatu daripada alam sebelah. Sebabnya kalau binatang, mestilah kucing tu cuba untuk ajak gaduh ke apa. Tak, ini kucing tu diam sambil mendedau, orang kata macam tu. Dengan bulunya kembang, dengan matanya besar. Dan tiba-tiba dengar daripada belakang bunyi macam orang sergah. Macam tu. Dan kucing tu berlari. Berterabur kucing tu lari. Pada waktu tu lembik kaki Irfan. Dia tengok kawan dia pun senyap. Dia pun senyap. Mujurlah dia orang duduk ni sebelah-sebelah. Rapat-rapat. Dah ketakutan sangat pada waktu tu. Ya Allah Tuhanku, dia tak tahu nak buat macam mana. Waktu tu tak terfikir nak baca surah apa ke, selawat Nabi memang tak terfikir. Yang dia orang fikir, tolonglah cepat kawan-kawan dia naik daripada rumah tu. Cepatlah sampai. Tapi bila kucing tu pergi dan dengar bunyi orang sergah daripada belakang, dia orang tawakal. Kalau kena ngap lepas ni, ngap lah, dia kata. Tapi tak lama lepas tu, bunyi benda tu bergerak. Maksudnya beralih daripada belakang dia orang pergi ke tempat lain. Waktu tu rasa macam lega sangat. Tapi gangguan ini tak berhenti tahap tu je. Habis je benda tu pergi, tiba-tiba dia orang dengar bunyi drill. Macam bunyi dekat klinik gigi kan selalu kan ada bunyi macam tu. Macam bunyi drill gigi. Pada waktu tu diorang memandang, Irfan dengan kawan dia memandang satu sama lain. Mana ada rumah orang dekat-dekat dengan sini. Dan bunyi tu memang bukan bunyi yang ada dekat rumah. Selalunya bunyi tu adalah ada bunyi dekat klinik gigi. Jadi diorang rasa macam datang daripada mana? Lepas dipasang telinga betul-betul, rupanya bunyi tu datang daripada bawah rumah tu. Maksudnya datang daripada kawasan rumah tu. Tapi disebabkan bunyi tu, dia punya bunyi taklah menyeramkan, tapi terpinga-pinga. Kita macam terfikir-fikir bunyi tu datang daripada mana. Dan diorang biarkan bunyi tu. Tapi disebabkan bunyi tu terlalu lama, memakan masa lebih daripada 5 minit, Irfan buat keputusan. Dia cakap dengan kawan dia, apa kata kita WhatsApp kawan-kawan yang ada kat bawah, cepat-cepat naik ke atas. Takut-takut nanti kan ada benda-benda yang tak senonoh berlaku. Jadi si kawan Irfan ni pun bukalah handset, type SMS, cepat naik atas. Kita orang ke atas ni macam nak mati dah, kena ganggu. Macam itulah bunyi SMS dia, WhatsApp dia. Dan bila WhatsApp tu dihantar, selang beberapa minit, tak lama, dengar kawan-kawan dia berlari daripada atas, naik tangga. Pop. Waktu tu Irfan rasa macam, lega gila. Sebab kawan-kawan dia memang dapat mesej tu, dan kawan-kawan dia naik ke atas. Konon-kononnya macam nak menamatkanlah proses ekspedisi mencari benda-benda seram ni. Tapi yang peliknya dan yang tambah seramnya, bila kawan-kawan dia menapak naik ke atas dan waktu Irfan tunggu, akhirnya tak ada apa yang muncul. Yang hanya adalah bunyi tapak kaki, tapi kawan-kawan dia orang tak muncul. Waktu tu Irfan dah tak tahu nak cakap apa. Dia tak tahu nak bagi respon apa. Dia cuma berharap, tolonglah kawan-kawan dia dapat WhatsApp dan kawan-kawan dia naik ke atas. Depan dia orang adalah bunyi tapak kaki. Tapi benda apa yang mengeluarkan bunyi tapak kaki tu diorang tak nampak. Adakah tapak kaki tu daripada alam sebelah? Mungkin je. Dan diorang hanya tawakal aja pada waktu tu. Selang beberapa second, beberapa minit, tiba-tiba kawan-kawan dia dengar kawan-kawan dia naik tangga dan pergi naik ke atas, berjumpa dengan Irfan dan kawan dia lagi seorang. Pada waktu tu, apa yang Irfan buat dengan kawan dia adalah terus rebahkan badan. Selama tadi, diorang cuba menahan perasaan seram dengan badan meremang-remangnya, dengan rasa kaki lembiknya, tak tahu nak buat apa. Tapi bila kawan-kawan dia muncul dekat depan, rasa macam lega, hilang perasaan tu. Rasa macam Alhamdulillah, asyik baiklah, tak jadi apa-apa. Terus Irfan bangun dengan kawan dia yang tadi cakap macam ni,
jom kita pergi daripada sini, aku dah tak tahan. Jadi diorang pun naik motor, pergilah singgah dekat kedai makan. Dekat sampai kat kedai makan tu, barulah Irfan dengan kawan dia buka cerita dengan beberapa gangguan. Cuma dia kata dua gangguan yang paling teruk dia kena malam tu adalah waktu kucing tu mengembangkan badan, seolah-olah seperti ada nampak sesuatu dekat belakang, dan waktu ada tapak kaki yang muncul dekat depan diorang, tapi orangnya tak ada. Sumpah, lepas tu diorang dah tak cari lagi benda-benda yang pelik-pelik daripada alam sebelah ni. Cukuplah. Walaupun pengalaman ni tidaklah seram sangat berbanding pengalaman orang lain, tapi dia kata kalau kita berada dekat tempat kejadian, cukup taubat nasuhah lah, lepas tu tak nak cari. Cerita kedua disampaikan oleh seorang budak lelaki yang bernama Boy. Tapi tempatnya abang pelik sikit. Nama tempat ni adalah Teluk Bilik dekat Perak. Lepas tu dia kata Teluk Bilik tu dekat dengan Teluk Senangin lah, lebih kurang macam tu. Pada waktu ni, dia tak menyatakan tahun berapa, tapi pada waktu ni Boy berumur 14 tahun. Bapa dia pula adalah seorang anggota TLDM, Tentera Laut lah. Dan bapa dia pada masa yang sama adalah seorang tukang urut. Dia punya kerja part time dia. Boleh dikatakan semua orang dekat TLDM tu kebanyakannya memang kenal bapa dia dan memang kenal Boy sendiri. Jadi setiap tahun pihak Tentera Laut akan adakan satu perkemahan. Perkemahan dikumpulkan anak-anak remaja dan diterangkan macam mana kehidupan maritim yang perlu dijaga, kesedaran tentang alam-alam laut lah ni. Jadi pada waktu tu, Boy adalah peserta paling muda sekali yang sertai perkemahan tu, yang diadakan dekat Teluk Bilik tu. Ceritanya dekat Teluk Bilik ni. Jadi dia kata pada waktu tu disebabkan dia yang paling muda, yang lain tu semua 18, 19, 17, dia je umur 14 tahun satu-satunya. Jadi ada masalah dalam pergaulan. Semua orang bukan tak nak kawan, tapi semua orang tak ada sama-sama dengan dia. Dia pergi dirikan kemah sorang-sorang, makan sorang-sorang, pergi semayang sorang-sorang, mandi sorang-sorang. Sebabnya dia yang paling muda, yang paling kecil. Yang lain tu semua kawan-kawan. Yang dia ni memang tak ada kawan, sorang-sorang. Lone Ranger je seorang. Tapi disebabkan dia sorang-sorang lah, dia alami satu peristiwa yang sangat pelik. Bukan satu, beberapa peristiwa yang sangat pelik. Okay. Ceritanya bermula bila satu petang diorang semua perlu menjalani aktiviti meniti tali. Dia tak nyatakan secara jelas dalam email, tapi abang bayangkan tali tu direntangkan di dalam satu atas kolam air dan setiap orang kena melintas tali tu. Macam tu lah lebih kurang. Dia akan bagilah pemegang-pemegangnya. Jadi sebenarnya latihan ni adalah untuk menambahkan keyakinan diri. Jadi dia kata, waktu menjalankan aktiviti itu boleh dikatakan semua orang jatuh dekat dalam kawasan air. Tak berjaya lah nak meniti-titi tu. Jadi bila semua orang jatuh dalam air lumpur, jadi semua orang selepas habis aktiviti itu pergi ke arah pantai, mandi dekat pantai. Saja-sajalah untuk gembira-gembira lah. Tapi Boy tak pergi kat pantai. Sebabnya pada waktu tu Boy kata tak ada orang yang ajak dia dan dia juga yang paling muda. Pada masa yang sama dia tak berapa suka sangat nak mandi kat pantai petang-petang. Sebab pantai kan ada garamnya tinggi kan, nilai garamnya tinggi. Jadi dia kata dia memilih untuk mandi dekat satu perigi yang ada dekat kawasan tapak perkemahan. Jadi dia pergilah dekat perigi tu mandi. Tapi ada satu benda yang pelik dia kata. Nak kata takut tak juga, tapi seram-seram tu ada. Waktu dia tengah mandi gunakan air perigi tu, setiap kali dia siram dekat badan dia, dia dengar ada orang minta tolong dalam perigi. Dia jengah. Tak ada siapa-siapa. Mandi lagi. Dengar orang minta tolong. Sayup-sayup bunyinya. Macam seorang perempuan minta tolong. Tolong. Macam tu. Jadi dia kata sayup-sayup bunyi dia. Dia tengok lagi dalam perigi. Aku salah dengar ke apa? Tak ada orang lagi. Jadi selepas habis mandi tu, dia pun pergilah daripada perigi tu. Selepas lebih kurang 5-6 langkah dia menjauhi perigi tu, dia dengar sekali lagi bunyi orang minta tolong. Memang betul-betul dalam perigi. Jadi bila dah macam tu, dia yakin orang yang minta tolong dalam perigi itu bukanlah orang, tetapi sesuatu benda yang daripada alam sebelah. Tapi yang paling bestnya sekali,
Setiap hari sejak daripada tu memang dengar bunyi orang minta tolong daripada dalam perigi. Bila tanya dengan kawan-kawan lain, tanya dengan warden dan juga jurulatih, ada tak dengar bunyi orang minta tolong dalam perigi? Tak ada seorang pun dengar. Tapi boy kata dia betul-betul dengar. Disebabkan orang lain tak dengar, jadi dia ambil keputusan buat-buat tak tahu. Buat-buat macam tak ada apa-apa. Okey. Sepanjang perkemahan ni, tiap-tiap hari dia dengar, terutama waktu malam, ada perempuan menjerit, meminta tolong dekat dalam perigi tu. Okey. Ceritanya berlanjut. Bila satu hari terakhir lah lebih kurang, diorang adakan aktiviti burung hantu. Biasalah untuk menguji keberanian. Peserta-peserta diminta untuk masuk dalam hutan dan ikut tali yang dipasang oleh jurulatih. Disebabkan boy ni yang paling muda, boy ni tak ada kawan. Dia terpaksalah jalan sorang-sorang untuk aktiviti burung hantu tu. Pada waktu dia berjalan meniti tali yang dipegang tu, dia nampak daripada jauh ada hantu Jepun, ada yang gula-gula, ada yang makcik rockers. Tapi dia tahu semua tu adalah jurulatih yang sengaja buat untuk nakut-nakutkan. Ada yang pakai telekong. Jadi setiap kali dia melintas kat depan makhluk-makhluk jadian tu, dia senyum je lah. Sebab dia tahu tu jurulatih. Dan jurulatih tu pula kawan-kawan bapak dia. Dia kata macam, tak ada takut sangat. Okey je dia kata. Tapi bila dah nak sampai dekat kawasan penamat, tiba-tiba dia nampak nenek kebayan. Nenek kebayan tu berada betul-betul dekat bawah tali. Mula-mula daripada dia jauh, dia ingat itu adalah salah seorang daripada jurulatih. Dia pun mendekati nenek tu dan melintasi depan nenek tu. Lepas tu tak tahulah, dia kata perasaan dia nak sentuh nenek tu. Dia pun pegang nenek tu, dia tolak nenek tu ke belakang. Nenek tu terkebelakang. Tapi yang jadi peliknya, waktu dia tolak nenek tu dia punya berat macam sehelai daun. Ringan gila. Tapi memang nampak nenek tu terbongkok dekat bawah tali. Tapi perasaan takut tu tak ada. Tak apalah, dia kata biarlah nenek tu. Itu mesti jurulatih perempuan yang menyamar jadi nenek kebayan terbongkok-bongkok. Dia pun pergilah ke kawasan penamat. Jadi bila dah habis aktiviti tu, semua peserta dikumpulkan dan setiap peserta kena ceritakan macam mana perasaan diorang meniti-titi tu. Jadi seorang-seorang pun cerita sampailah giliran boy. Boy pun cakap dia jumpa makhluk pertama, makcik rocker. Semua gelak-gelak lah. Sebab dia kata, dia cakap lah dia terkejut tengok make upnya cantik, bungkus-bungkusnya cantik. Lepas tu dia jawab macam ni. Tapi dalam banyak benda-benda yang saya jumpa malam yang tadi, aktiviti tadi, saya agak seram jugalah dengan yang menyamar jadi nenek kebayan. Bila dengar perkataan nenek kebayan, semua jurulatih senyap. Semua jurulatih pandang pada boy. Pada waktu tu, boy dah rasa macam, aku salah cerita ke apa? Okey, tak apalah. Habis daripada aktiviti bercerita tu, ada beberapa orang jurulatih datang jumpa boy, tanya macam ni, betul awak jumpa nenek kebayan? Lepas tu boy kata, betul lah. Jadi jurulatih tu cakap macam ni, sebenarnya kita orang tak ada pun nenek kebayan. Mungkin yang awak jumpa tu sesuatu daripada alam sebelah yang disengaja nak munculkan diri. Pada waktu tu boy ingat dia jurulatih ni berlakon lah, saja nak takut-takutkan dia. Dia pun cakap, yelah, saya seram-seram juga tengok nenek kebayan tu. Sebenarnya boy tak tahu apa yang jurulatih tu cakap betul. Nanti abang ceritakan kenapa jurulatih tu cakap betul. Okey, dah habis aktiviti burung hantu. Malam tu boy tidur dalam keadaan yang sangat tak selesa sebab kaki dia sakit. Dia kata dekat betis tu sakit betul. Dia punya sakit tu macam kita berlari 100 km, dia kata. Walaupun dia tidur dalam kemah tu seorang-seorang, puaslah berguling kanan guling kiri, tapi tetap juga sakit. Jadi lebih kurang pukul 3 lah macam tu. Sakit tu makin teruk. Disebabkan dia rasa macam tak nak dia kena buat sesuatu. Dan dia ingat pada waktu tu dia nak keluar daripada kemah, dia nak berdiri. Sebab dalam kemah tak boleh berdiri. Dia nak berdiri, lurus-luruskan kaki supaya kaki tu tegangnya kurang ketegangannya. Jadi bolehlah tidur, tak adalah sakit sangat. Bila dia keluar daripada kemah, dia nampak ada 4-5 orang jurulatih berlari ke arah dia. Waktu dia tergamam juga. Apa pula aku salah ke? Sampai jurulatih duduk kat depan dia, barulah jurulatih tu tanya, boy okey ke tidak? Okey ke tidak? Kenapa ni? Kenapa keluar?
Dia tanya beberapa soalan yang pelik-pelik. Boy cakap lah, saya keluar sebab kaki saya sakit. Saya nak regang-regangkan kaki saya. Lepas tu terus jurulatih tu cakap, tak ada. Sekarang ni awak tak boleh buat apa-apa. Pergi masuk tidur. Dia kata, kunci zip kemah. Pada waktu tu dia pelik. Kenapa jurulatih ni nampak macam tergesa-gesa, nampak macam ketakutan ataupun nampak macam sesuatu lah kan. Jadi pada waktu tu dia masuk dalam kemah, sambung tidur. Lebih kurang pukul 4 lah macam tu. Dengar bunyi tembakan. Dia tak tahu bunyi tembakan tu kat mana, tapi dia kata bunyi beberapa tembakan. Dan dia kata setelah diamati, baru dia sedar bunyi tembakan tu ke arah laut. Bila bunyi tembakan tu ke arah laut, tiba-tiba Boy teringat satu peristiwa malam pertama dia datang pada waktu yang dia dengar dalam perigi ada orang minta tolong tu kan. Waktu tu sebenarnya, ada waktu tu tengah malam, lebih kurang malam sikit. Disebabkan dia ni tak ada kawan, dia lepak dekat tepi laut. Menikmati alam lah. Waktu dia tengah lepak dekat laut tu, tiba-tiba dekat tengah-tengah laut, muncul satu macam orang lah. Keluar daripada laut. Tapi dia tak nampak macam orang. Nampak macam benda hitam. Keluar daripada laut. Dan bila dia nampak benda tu keluar daripada laut dan bergerak ke arah dia, dia rasa macam, ni binatang ke apa? Tapi nampak macam orang. Dia cepat-cepat lari. Itu. Tiba-tiba dia teringat. Jangan-jangan warden-warden dan jurulatih tu nampak sesuatu daripada laut. Sebab bunyi tembakan tu datang daripada laut. Jadi bila dah bunyi tembakan tu, tiba-tiba dia pun dah tersedar. Seluruh kawasan tapak perkemahan digegarkan dengan suara jurulatih. Menyuruh semua ahli-ahli peserta bangun dan buat kawat kaki pukul 4 pagi. Waktu tu dia pun sebagai anak askar, dia tak adalah terkejut. Dia pun bangun kawat kaki lah kan. Jadi esoknya semua orang balik rumah masing-masing. Kat sini baru terbongkarnya. Bila semua orang balik rumah masing-masing, ada beberapa jurulatih yang datang ke rumah Boy dan berborak-borak dengan ayah Boy. Boy tak dengar apa yang ayah dia borakkan dengan jurulatih-jurulatih kawan-kawan bapak dia ni. Selepas jurulatih-jurulatih tu semua balik, barulah bapak Boy tanya dengan Boy, apa sebenarnya yang berlaku, dan Boy cerita. Rupanya apa yang Boy cerita tu sesuatu yang sangat pelik. Dia orang cerita, nenek kebayan tu sebenarnya memang tak wujud. Boy saja yang jumpa. Sebelum ni diorang pernah dengar, tapi diorang tak pernah jumpa. Jadi dengan kata lain, yang Boy jumpa malam tu adalah betul-betul nenek kebayan. Dan betul lah jurulatih tu cakap pada malam tu, kami tak buat nenek kebayan. Macam mana awak boleh jumpa nenek kebayan? Boy ingatkan pada waktu tu jurulatih tu menipu. Itu yang pertama. Yang keduanya, diorang cerita waktu tengah malam tu, tiba-tiba diorang diganggu dengan satu makhluk yang keluar daripada laut. Yang senang cerita bukan makhluk alam kita lah, dan bukan binatang. Dan terpaksa dilepaskan beberapa tembakan untuk menghalau benda tu pergi daripada situ. Sebab diorang adalah, bukanlah kepercayaan tapi petua. Kebanyakan daripada alam sebelah tak suka dengan bau belerang. Maksudnya bau tembakan tu, yang asap-asap tembakan tu, diorang tak suka. Jadi itu adalah salah satu cara ikhtiar untuk menghalau makhluk tu. Dan pada waktu Boy keluar daripada kemah, sebenarnya pada waktu tu keseluruhan kawasan tu, jurulatih-jurulatih dan juga warden-warden diganggu dengan berbola api. Dan berbola api tu betul-betul jatuh dekat depan kemah Boy. Dan bila dia jatuh dekat depan kemah Boy, berbola api tu hilang. Dan pada waktu tu Boy keluar daripada kemah. Dan waktu tu juga Boy nampak jurulatih tu berlari ke arah ke arah dia. Jadi sebenarnya Boy tak faham kenapa jurulatih tu berlari ke arah dia. Sebenarnya tujuannya jurulatih tu bukanlah tangkap, tapi nak tengok bola api tu apa. Okey, jadi terusnya, kenapa diorang kena berkawat waktu malam? Disebabkan gangguan start daripada pukul 3, bunyi tembakan tadi dah diganggu dengan bola api, dah diganggu dengan makhluk yang keluar daripada laut. Jadi jurulatih semua buat keputusan. Semua peserta kena bangun, kena berkawat, adalah tujuannya untuk mengelakkan benda-benda pelik berlaku sekali lagi. Jadi selepas bapak Boy cerita dekat Boy,
apa sebenarnya yang berlaku, baru boy faham. Dan boy simpan cerita tu sampailah ke hari ini dan dituliskan email hantar pada abang cerita tentang misteri teluk bilik dekat Teluk Senangin, Perak. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ada hiburan, ada hikmah. Bagi siapa-siapa yang tahu cerita tentang Teluk Batik dan juga rumah Teluk Batik, Teluk Bilik yang dengan juga rumah Dr. Gila tu, boleh kongsi-kongsi dengan abang. Abang tak tahu sangat tentang dua cerita ni. Pertama kali abang dengar rumah Dr. Gila tu rupanya wujud. Abang selalu dengar tentang rumah hospital lama, tapi tak tahu tentang rumah ni. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.